Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kau buka tak? Kau buka kau nak? Jalan. Ayat 131. Tidak. 131. Faida ja'atuhum, maka apabila datang kepada mereka al-hasanah, tak boleh. Tak baik, tak baik.
Qalu lana hadih. Mereka berkata, ini adalah hasil usaha kita. Ini perkataan yang Allah tak suka. Sebab Allah suka bila datang kebaikan, kita kena sebut, kena sandar ke Tuhan. Macam kita tak, ni kita belakang ni, asal usaha kita ni. Tuhan tak suka lagu tu. Tuhan suka kita sandar ke Allah. Ini perkataan yang seseorang yang jauh daripada maklumat wahyu, dia akan kata, kita ni, kita. Jadi Allah ajar kita berkata sebagaimana Nabi SAW kata, hada min fadli rabbi. Ini semua adalah kurniaan Allah kepada kurniaan Allah kepadaku. Dia berluani kan, ada banyak lagi. Mana ujian ni, bukan anugerah ni, ujian. Kurniaan sebagai ujian, sama ada aku ni seorang yang bersyukur atau aku kufur. Jadi tak boleh kita sandarkan bila ada satu nikmat, sandar kita tadi. Kena sandar ke Allah. Lepas tu hak tak boleh lagi ialah bila datang keburukan, sandar ke benda, sandar ke orang, sandar ke benda, sandar ke hari, sandar ke bulan. Apa dia? Kesialan. Kita boleh sandar kepada kelalaian kita mengabaikan amrullah. Sepatutnya lah, segala musibah kita kena sandarkan ke dosa kita. Sebab tu kalau ada hadis beritahu tentang kesialan benda, hari atau bulan, itu palsu. Sebab bercanggah dengan Quran. Quran tidak menyandarkan kesialan kepada orang, tidak menyandarkan kesialan kepada hari, tidak menyandarkan kesialan pada bulan. Kesialan pada apa? Langgar perintah Allah. Okay, dulu mengaji kita tak tahu tentang kenapa berlaku hukuman Allah kepada Bani Israel, iaitu cari ikan pada hari Sabtu. Kita buat kesimpulan salah. Kita kata hari Sabtu tak boleh cari ikan. Siapa kata hari Sabtu tak boleh cari ikan? Bukan tak boleh cari ikan masalah hari Sabtu. Masalah tak boleh langgar perintah Allah. Jadi berlaku apa tu azab tu kerana melanggar perintah Allah. Kan? Itu konteks Bani Israel. Konteks kita ada syarat kita juga pula, kan? Sampai sekarang kalau nak cari ikan hari Sabtu, tak salah pun. Tak ada kaitan pun. Dia kaitan kalau ada peraturan, ada perintah Allah, ada larangan, baru kita boleh sabit. Alah. Takut terabai waktu ibarat macam cuma kita tak seberat hari Sabtu tu, kita tak. Hari Jumaat ni kalau ikut boleh kerja lagi, jangan tinggal sembahyang Jumaat lah kita ni. Kalau tidak ada larangan lah, betul tak? Fatwa tak ada lagi. Ada bunyi tak? Tak boleh kerja hari Jumaat, tak ada. Cuma jangan tinggal. Jangan tinggal. Itu je lah. Cuma bagi Bani Israel ni bukan sekadar kena pergi, tak boleh makna Bani Israel ni tajuk dia jangan cari ikan hari Sabtu, kan? Jangan cari ikan hari Sabtu. Tak boleh, tu syarat Nabi Bani Israel. Tak, mana boleh. Masuk dah. Tak ada lagi, tak ada dah. Mana bila turunnya Quran, maka segala syarat dulu masuk. Cuma kesimpulan kita silap kali. Cerita-cerita berlaku azab Tuhan pada hari Sabtu, kita buat kesimpulan tak boleh cari ikan hari Sabtu.
Ha? Ada. Maklumat daripada kita mengajar. Ustaz, dulu orang kata tak boleh cari ke hari Sabtu. Kita mengajar setempat tu. Mana ada orang tentu kata tak boleh cari ke hari Sabtu. Kita tak ada sampai tahap tu. Tapi ada lah bunyi orang kacau lagu tu. Sekolah buka hari Sabtu tambah. Hati. Jangan apa mula lah. Hati kan. Oh gitu. Dia kata apa? Dia kata disandarkan Musa tu ke? Apa Musa lah? Sandar kepada Israel ke? Tak boleh gitu. Jadi sebenarnya apa tu berlaku musibah tu, musibah kepada Firaun ni bukan sama dengan cerita yang surah Yasin tu lah. Berlaku musibah kepada Firaun ni bukan kerana Musa dan pengikut dia. Kerana bila Musa cakap wahyu Allah, mereka tak terima. Tak terima tu Allah tarik keberkatan. Datang musibah. Jadi bukan musibah tu kerana kes Musa. Kes mereka tolak Musa. Orang degil malah lagu tu. Orang degil dia Nabi menyampaikan wahyu Allah. Nabi ni ibarat memain peranan baca Quran ni ai. Ai ni dia apa salah ai? Ai ni dia beri rahmat. Ai ni sifat dia menolong kan. Sebab ai ni keperluan manusia, menolong. Ai ni bukan nak ganggu orang, ai ni menolong. Kita ni ibarat manusia ni ibarat tanah yang tak boleh terima air. Tapi kita salahkan air pada masalah kita. Betul tak? Dan ni payah nak baca Quran. Payah orang ni tela baca Quran. Orang degil lagu tu alasannya jangan hukum orang. Kita bukan hukum orang, kita baca Quran. Habis nak baca lagu mana? Hak tu masalah je sekarang. Masalah sekarang ni mutas saya dengar. Masalahnya buat alasan lagu tu. Wa in tusibuhum, jika menimpa mereka sayyi'atun, keburukan, yatayyaru. Asal dia tatayyur. Dengan istilah tatayyur. Tatayyur ni satu fahaman manusia, orang yang jahil meletakkan kesialan pada sesuatu peristiwa, satu kejadian. Macam kita lah, langgar kucing, langgar bewok pula langgar kucing, bawa lintah. Satu kejadian betul sabit dengan musibah. Burung lalu, kita tidur dekat sawah kan, apa tu, beratap ke langit. Jangan, nanti kalau burung hitam lalu mak mati, dia kata. Helang lah, tak kira lah. Helang. Asal burung lah. Kita ingat burung lintah nanti mak mati. Tu tatayur dia panggil. Asal dia tatayur ni ta'irun, burung. Kenapa dia ambil kalimah asal burung? Sebab Arab Jahiliah biasa menggunakan kesialan tu pada binatang haiwan burung. Tapi bukan burung saja. Kita boleh kiaskan kepada apa? Kucing, biawak, burung hantu, semua. Itulah tatayur tu. Tatayur semua. Dulu sampai sekarang pun orang faham kalau beli kereta kan, bimbang kalau kereta tu bawa kesialan. Dia ada kepahaman bersama malah. Waktu pagi mandi kereta baru beli tu. Nak ambil kereta ni. Itulah dia faham tu lah. Baru dia buat benda tu. Yalah. Lepas tu meletakkan hubungan antara hubungan antara serasi tak serasi ni
atas tarikh lahir. Sama juga. Tatayur juga. Kita ada teringat juga Ustaz, apabila kita nak buat start tu kan kita rasa agak ada macam, tapi kita cepat-cepat kan. Yalah, kena Sebab lama dah kita Ah, depan yalah, yalah. Tak apa. Lama dah depan. Tatayur dah dibagi. Tak apa you. Mana ini adalah mereka melemparkan kesialan itu kepada Musa. Jadi melemparkan kesialan itu kepada zat itu tak ada dalam Islam. Pada hari tak ada dalam Islam. Pada kejadian tak ada dalam Islam. Pada nombor tak ada dalam Islam. Kalau tengok agama lain semua ada 13. Kan? Angka 13 dengan bakar. Siap. Kan? Sama ada siap atau tuah, lu asbab tak boleh, dia syirik. Dia sama ada kesialan atau ketuahan. Warna buat tuah tak boleh. Kan? Tuah atau siap dalam konteks lu asbab tak boleh. Dan orang yang bersamanya wa ma ma'ahu, ketahuilah innama ta'iruhum, musibah mereka itu di sisi Allah. Maksud di sisi Allah ni atas langgar perintah Allah itu. Kesialan itu atas melanggarnya perintah Allah itu. Indallah tu maksudnya sesungguhnya kesialan mereka itu atas langgarnya perintah Allah. Itu sebenarnya bukan atas zat Musa, tapi atas melanggar perintah Allah supaya taat kepada Musa. Jadi kes berlaku musibah itu atas langgar perintah Allah, bukan atas kes Musa. Walakin akan tetapi aksarahum, kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Orang degil dia biasa menyandarkan kesalahan pada orang lain. Wa qalu, mereka berkata, mahma, bagaimanapun kamu datangkan kepada kami, tak tina. Bagaimanapun kamu datang kepada kami, tak tina bihi, dengannya, min ayatin, dari satu ayat, untuk mempengaruhi kami. Jadi sihir ini mana pengaruh? Untuk mempengaruhi kami dengannya. Untuk mempengaruhi kami dengannya. Untuk menyihir kami. Maksudnya untuk mempengaruhi kami dengannya. Maka tidaklah kami kepada engkau beriman. Jadi ayat ni nak ajar kita apa? Orang degil, walaupun dalil sudah datang, tetap tidak mau tunduk. Itu degil. Dalil sudah mata, tapi tak mau terima juga. Itu makna degil. Kan? Walaupun ayat itu dalil. Ayat itu dalil. Bukti. Kan? Datang untuk mempengaruhi kami, maka tidak kami kepada engkau beriman. Hak dia beriman tu mana ada dalil tu, mana ada sandaran, percaya juga dia bulat-bulat. Hak yang berhujah, berdalil, tak ada terima. Hak yang tak berhujah, berdalil ni molek-molek, dia terima, dia percaya. Sebab apa? Sebab konsep asal. Apabila kita telah bulat-bulat barang tak jelas, kita akan tolak bulat-bulat barang jelas. Itu kaedah dia. Hak dia percaya, amal tu, hak dia faham tu, mana ada sandaran. Tapi dah dia ambil hak tu dulu, maka menjadi hijab kepada hak yang sepatut diorang ambil, kan? Jadi Maulana dia beritahu kita takrif degil, walaupun sudah berdepan dengan bukti,
dalil tapi tetap tidak mau terima, itu degil. Sebab kalau sanda hak pun pula tu, orang amal lagu tu daripada mana? Tak boleh jawab. Dia nak pakai hak tak bersandaran, nak tolak hak bersandaran, itu maksud degil. Nak pakai hak tak bersandaran, atas dasar nak pakai hak tak bersandaran, tolak yang bersandaran, itu maksud degil. Apa dia degil? Nak pakai hak tak bersandaran, maka terpaksa tolak hak bersandaran, itu degil. Telus balik, telus. Terpaksa tolak hak bersandaran, hak tak ada sandaran untuk menerima hak bersandaran, telus. Macam Omar, dan apabila dia buat satu perkara, orang bersalahan dengan tuntutan apa yang Allah kehendaki pada setengah sahabat beritahu, Omar langsung tunduk, patuh, dia langsung terima. Omar, jiwa dia telus. Kan cerita orang perempuan kan, Mujadilah, mana nak beritahu dia satu benda yang perempuan tu rasa dia silap, dan Omar nampak kesilapan dia mengakui kan? Tak lama, mengaku selalu. Banyak peristiwa lagu tu. Contoh, waktu dia anggap Nabi tak wafat lagi, bila Nabi Abu Bakar baca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablu rusul, Omar langsung tunduk. Jadi Allah nak ajar kita ialah mukmin yang baik ialah tunduk dengan dalil. Tunduk dengan dalil. Fa'arsalna, kerana mereka tidak tunduk dengan dalil kan, tapi berkeras dengan sesuatu yang tidak ada dalil, maka fa'arsalna alaihim, kami kirimkan kepada mereka at-tufan, banjir. Kita tahu fan ni merujuk pada angin tak? Banjir besar lah ni. Angin banjir besar dia. Banjir besar beserta angin lah. Biasa banjir besar ni sekali angin. Macam hak berlaku apa tu ribut baru ni kan, panah, tiba-tiba berlaku ribut kan. Cikgu tak? Ingat cikgu? Ini kita telefon dengan angin, kata abang kita habis mas air belakang kita tak kata apa sengat lah. Tak kata gitu lah. Jadi tak kuat, tak gagah ni. Asal salah kita duduk sini, duduk sana. Lepas tu 10 minit lepas tu tak tahu nak banyak ke apa. Edak lagi satu. Panah tu dekat kita panah. Panah pun tak panah, tak ada apa. Kita pun sengat tak ada apa. 10 minit lah kita balik. Fauzi menjadi ribut. Tu on. Alasan kuat. Kita pun ada kawan sini pun ribut juga. Sencak dia. Rasa salah dah tinggal dia. Alasan kuat. Ribut sana ribut. 10 minit lah. Tak lama. Masa dia beritahu tu panas lagi sana. Lepas tu dapatlah berita kata Kota Baru ribut macam-macam tak. Cerita. Lepas tu tanya isteri kita balik, kata masa dia tidur, masa dia lepas zuhur dia tidur, panas. Tiba-tiba bangun-bangun hujan lebat, dia tengok ribut kuat semua, dia kata. Wal jarad, belalang. Wal qummal, kutu. Ad-dafadi', katak. Wad-dama, darah. Jadi kalau tengok cerita putih tu, seolah-olah ni dia punya reka dia lah. Dia kata sumpahan Fir'aun.
Oh, situ pula macam Fir'aun tu berkuasa mendatangkan benda tu. Kan? Betul tak? Dia kalau orang Yahudi dia kata sumpahan Fir'aun. Padahal benda ni Allah datang kepada Fir'aun. Ha? Apa dia? Alah tu lah. Sebenarnya dia buat cerita juga. Mana dalam mungkin dalam kitab-kitab lama, kitab biar tu kan. Taurah tu. Mungkin ada cerita belalang tu. Dia cerita tu macam. Padahal kan dia buat cerita tu bukan dasar dia tengok Quran dalam kitab dia. Cuma sanaran tu tak tepat. Ayatin, bukti-bukti mufassalatin, yang terperinci. Bukti-bukti yang terperinci. Makna dia hak ni wa ni bukan datang sekali ni. Kan? Kalau orang Arab, Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Mana wa, fungsi wa bukan nak beritahu dekat ayat tu, nak beritahu betul datang sekali. Dia nak beritahu Ali datang, Muhammad datang. Kan? Bukan mana datang sekali, makna datang dua-dua tu je. Kalau makna dia beratah. Hak ni nak beritahu berlaku belalang, kutu, katak darah ni bukan sekali. Dia mungkin datang banjir dulu. Lepas tu belalang pula. Lepas tu kutu pula. Lepas tu katak pula. Lepas tu darah pula. Macam mana tu? Dia jenis banjir. Bahan dah. Banjir belaka. Belalang. Belalang ni penuh belalang saja. Belalang. Habis belalang. Atas nama habis. Kutu. Bukan kutu rambut kita ni. Dia jenis kutu yang dia buat menyusahkan lah. Panggil dulu ingat tahu tak? Kutu dunia apa tu lah? Tak ingat tak zaman pijat. Dulu kan kelambu. Ada. Ha? Dah ni tak ada dah. Dulu biasa pun pakai kelambu dulu. Lepas tu dia sebalik kelambu tu ada pijat. Dia dekat tilam kabu Ustaz. Celah-celah tu. Jadi orang alam lah. Dia kutu ni kan. Tarikh kutu ni merujuk ke hak rambut kita tu. Atau belaka benda sejenis dengannya. Sepersis dengan dia kali. Kan? Sebab kutu ni kita sebut hak atas kepala kita je. Tapi adakah merujuk kutu ni merujuk hak atas kepala je? Wallahualam kan. Pijakkan buah-buahan mereka. Ha? Kutu. Mengiringi belalang menghabiskan buah-buahan mereka. Barangkali. Kan? Lepas tu kata kutu. Kita kata kutu ni bukan mesti kutu hak kepala kita tu. Barangkali spesifik kutu lah. Macam lebah lah pula kan. Lebah. Kita duk faham lebah tu hak yang lebah lah kan. Kalau otak kita sebut lebah ni, kita faham yang kita tu. Rupanya lebah ni banyak spesies. Kelulup pun lebah juga kan. Aidah. Lebah. Itulah. Kelulup lah lebah juga. Jadi rupanya lebah ni umum. Lepas tu dia kata fastakbaru. Lalu mereka menyombongkan diri. Wa kanu, dan adalah mereka kaum yang mujrimin, berdosa. Walamma, dan tak kala waqa'an, tertimpa alaihim, ke atas mereka, tertimpa ke atas mereka ar-rijsu, siasaan. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa. Jadi permintaan orang yang
tak ikut wahyu ni, biasanya terbalik. Dia sebut hak dia nak dulu, baru dia sebut hak Allah nak. Wahai Musa, ud'u lana, berdoalah untuk kami, Rabbaka, Tuhan engkau, dengan apa yang Dia telah janjikan kepada engkau. Dengan apa yang Dia telah janjikan kepada engkau. Bima ahida indak, dengan apa yang Dia telah janjikan kepada engkau. Lain, benar-benar jika kasyafta, kasyaf, menghilangkan, engkau menghilangkan anna, dari kami, ar-rijsa, siasaan. Tengok dia sebut hak dia nak dulu, baru sebut hak Allah nak kan. Sepatutnya sebut hak Allah nak dulu, baru sebut hak kita nak. Contoh, Rabbana innana sami'na kan, munadiya yunadi lil iman fa amanna rabbana faghfir lana kan. Makna sebut dulu hak Tuhan nak, lepas tu baru sebut hak kita nak, cara berdoa. Tapi kalau kita tak mengaji wahyu, kita sebut hak kita nak dulu, baru sebut hak Allah nak. Jadi tak syarat, nak beriman tak syarat. Jadi orang jenis lagu ni Allah tidak beri taufik untuk beriman, sebab dia meletakkan amrullah, perintah Allah, standard nombor 2. Macam kita contoh, ya Allah Tuhanku, bagilah aku sembuh. Kalau aku sembuh, aku mengaji. Kalau tak sembuh, dia tak boleh lagu tu. Dia kena sebut amrullah dulu. Ya Allah, aku mengaji dah kan. Sembuhlah, kalau engkau redha ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ni supaya aku lebih boleh ngaji lagi. Gitu. Kena sebut perintah Allah dulu. Macam kita kata dulu, banyak orang kata puasa kita tak faham dulu. Kalau niaga aku jadi, aku nak sedekah. Tak boleh. Dia kena sebut amrullah dulu. Aku nak sedekah ke mana pun. Sekarang ni kan, aku mampu tekan ni. Kalau Allah redha, ya Allah, kalau engkau redha ya Allah dengan sedekahku ini kan, tambahkanlah rezekiku. Tak apa lagu tu. Nazar dia terbalik. Nazar dia terbalik. Nazar gini, nazar dia tak buat dulu. Nazar dia tak buat dulu. Kalau dapat baru buat. Dia buat dah. Dia sebut dulu lah. Dia sebut tu benda laku. Kalau berjaya. Tak dia lepas tu baru dia buat. Nazar tu lepas dia baru buat. Tapi nazar ni digalakkan kepada orang yang biasa buat. Dia panggil nazar yang harus bagi kita tu, nazar yang dah biasa kita, benda hak biasa kita buat dah. Contoh macam isteri Ali Imran tu kan, dia biasa dah apa tu, bila anak dia dapat anak lelaki, memang dia ceritalah ada anak lelaki, ada solat agama kan, biasa dah benda tu. Alamak biasa dah ni, tengok waktu dia nazar tu dapat anak lelaki tak? Dapat anak lelaki nak apa? Kan? Dia nazar juga ke? Dapat dia teruskan nazar ke, atau dia tidak nazar? Tidak. Dia sebenarnya dia tak perlu tunai, sebab hak dia nak tu tak tercapai, tapi dia buat juga. Dia buat juga tu menunjukkan dia biasa buat dah. Macam puasa kita kan. Kita biasa puasa dah. Sekali tu bentuk nazar, tak apa. Kalau kita tak biasa puasa, kita tiba-tiba ada sebut nazar. 3 bulan pula tu, betul. 2 bulan pula tu, sebulan pula tu. Tu tak digalak. Jadi nazar juga. Dia tetap jadi nazar, dia kena buat juga. Dah sebut kena buat juga. Tapi masalahnya, kalau belum sebut, kita kena faham bentuk lagu tu tak digalakkan. Kita dah biasa buat dulu, tak apa. Jangan nazar lagu tu dah. Jangan nazar waktu benda yang kita tak biasa buat. Hak biasa kita buat dah.
Macam kita biasa puasa dah. Ngaji proses hari biasa. Kita biasa puasa dah. Tak apa. Kita biasa sedekah dah. Tak apa. Hak benda kita nak nazar biasa kita buat dah. Yang kita tak pernah buat. Dia jadi macam tak comel. Kan? Tapi kalau dah janji kita buat juga. Tapi teguran bentuk lagu ni ada surah Taubah ni. Ingat Taubah ayat 75. Kita tahu itu mula hadap. Nanti kita jumpa balik ayat tu. Mana Tuhan tak suka. Sebab mana dia cerita ada seorang hamba Allah ni cakap depan dia. Dia kata kalau kita niaga jadi nak bagi sikap pondok. Dia kata silap tak tegur direct kata. Kan? Lepas berlaku tu adalah benda yang dia rasa kesal, dia tak beritahu direct ke dia waktu dia berlaku tu. Sebab dia tahu benda tu tak comel. Kata lepas kejadian tu dia kata, lepas ni sama-sama kecak tu, kecak lagu depan dia nak tegur direct kata. Silap dia. Kalau ustaz tegur boleh kita patah balik ke ustaz? Kalau ada ustaz tegur supaya Maulana ni kalau dia tegur gitu, orang tu boleh patah balik. Dia bagi dulu lah. Dia bagi dulu benda dia cerita dia kalau benda tu dah berlaku baru jadi hukum. Kan? Selagi tak berlaku dia bagi dulu lah. Dia bagi dulu, tak bagi dulu. Benda tu kena jangan ajar lagu tu. Kita kena beritahu dia jangan ajar lagu tu. Kalau nak buat dulu. Sedekah dulu. Buat dulu. Benda tu buat dulu. Sekarang mana kita mampu lah. Banyak. Buat dulu sikit tak apa. Buat dulu. Lepas tu berwasilah dengan kita buat tu. Faham tak istilah wasilah dengan perintah Allah? Berwasilah. Tak ada dia bukan makna nazar tu. Berwasilah dengan amrullah. Sebagaimana berwasilahnya Musa waktu dia tolong dua orang perempuan tu. Dia minta Allah tunaikan hajat dia kan. Jadi banyak keremeh ustaz. Letak syarat dulu tu yang kita nazar tu. Kalau begini kalau begini. Dia nazar ni macam sebagaimana keterangan Saudi Abdul Rahman, Tuhan tak suka bentuk lagu tu, tapi kalau dah jadi kena buat. Tapi dia benda yang ada dalam undang-undang syariat. Tapi Tuhan lebih suka kalau ada dua pilihan. Tuhan antara dua pilihan, kita rasa mana hal lebih baik. Tuhan suka kita buat dulu. Tapi kalau dah buat cara bentuk nazar, kita kena buat. Kalau dah benda tu dapat kita. Tak sekolah haji kan? Baru sekolah. Tak apa. Memang bentuk penerangan hadis kita beritahu bahawa nazar ni bentuk Allah tak suka sebab kita start. Dia mula daripada kita. Amrullah mula daripada Allah. Faham tak? Jadi walaupun benda tu bukan salah kan? Bukan salah. Dia tidak berdosa. Tapi kalau antara dua pilihan ni kita nak buat mana? Hak yang Tuhan suka. Kita buat dulu tu semua. Kalau bentuk yang hak tadi, hak dia tak biasa buat jadi makruh. Tapi kalau orang kata kalau dah janji kena buat. Tak boleh lah. Bila pok cakap kena buat. Tak boleh pahala makruh tak? Boleh pahala apa? Dia barang wajib ada pahala. Cuma bentuk tu bentuk Tuhan tak suka. Macam Ustaz ni beritahu dia hurai tentang nazar ni kan. Dia kata nazar ni bentuk Tuhan tak suka. Tapi kalau dah bernazar kena buat. Dia kalau nak nazar pun macam dalam Quran tu. Macam cerita benda hak biasa kita buat dah tak apa. Tu Tuhan suka. Kita biasa buat dah. Bukan baru lah ni nak buat. Kita biasa buat dah. Lepas tu kita bernazar, tak jadi makruh. Kita biasa puasa semua dah puasa kita. Kan? Waktu semua dah bagi sedekah kita. Cuma betul ni dah betul nazar. Kita memang ada anak lelaki kita hantar jadi hantar solat agama selalu. Ya. Tapi dalam bentuk ni bentuk bernazar. Anak kita hak 7 ni agama berlaku contohlah. Cuma hak Allah ni bentuk nak dapat anak satu lagi pula. Anak satu lagi lelaki nak menazar atau solat agama. Sebelum solat agama berlaku. Tak apa lagu tu. Ikut orang lepas dah. Ikut orang lepas dah. Hak memang kalau tak bernazar kita buat lagu tu.
tu tak apa. Nampak tak? Tuan tengok, teman start kita lagu tu dah. Cuma teringin nak nasar lagi. Anak last. Itu nampak peluang sebenarnya. Tak ada kata kaitnya berapa. Yalah. Yang tu dapat pandai tu ngaji makna tu ngaji Nabi Ismail tu masjid. Tapi benda yang nazar ni benda yang sunat. Yang benda wajib. Benda yang dia panggil fardu kifayah ni kalau perempuan lain, lelaki tak asal tak ada jadi nazar lagu tu. Jadi nazar lah gitu. Nazar benda yang kita buat benda tak wajib, kita wajibkan. Kan? Kalau nak nazar apa? Sembahyang Jumaat. Alhamdulillah. Sembahyang Jumaat ni kalau orang lelaki pun kena buat pun tak. Jadi nazar ni benda yang tak wajib kita wajibkan. Sedekah kan. Puasa nak kita wajibkan. Kita nak menazar puasa Ramadan mana boleh. Benda wajib dah. Tak tak? Pasal kalau kita ni berdosa juga. Ha? Berdosa lah kita. Boleh lah. Apa dia? Niat nazar. Orang perempuan tak apa. Orang lelaki tak boleh. Tak wajib ni mahal. Maya jemaah tu wajib dah Ustaz. Tapi dia nazar di majlis masjid negara. Misalnya. Apa Allah alam. Tak ada lagu Dia dia. wajib dah. Pasal tak jemaah kalau apa. Dia barang jenis lagu ni. Jenis barang yang ada fadilat. Sebut jadi tak jadi nazar ni dah kait ke apa tak ada. Gini. Dia jenis gini. Jenis ada fadilat. Banyak negara ada fadilat. Tapi bukan salah. Dua contoh macam tu. Contoh macam puasa. Sunat. Ada fadilat tak? Ada pahala tak? Dia sunat ada pahala. Kita nak sembahyang banyak negara. Ada fadilat ke? Oh, nak ada fadilat. Kecuali masjid Mekah Madinah tu ada lah. Umrah lain. Niat umrah lain. Umrah boleh. Dia niat gini dia kata. Dia sakit Ustaz. Tiba-tiba sakit dia sembuh kan. Itulah hak comel dia biasa buat dah. Kalau baru dia biasa ngaji dah. Lepas tu dia kata kalau sembuh nak ngaji banyak, dia nak ngaji banyak lagi. Dia sebelum kena tu ngaji dah. Tak apa. Kalau tak biasa ngaji tak boleh, dia tak comel. Jadi disebut. Jadi malu sebab tu. Mana kalau lagu tu yang betul-betul nampak letak syarat. Betul tak? Betul-betul letak syarat. Betul lagi Ustaz. Tentang doa Ustaz. Kita dah mampu Melayu kan. Kita kata ya Allah berilah aku taufik dan hidayah supaya aku menjadi terus beriman dalam amal soleh. Boleh tak Ustaz kata macam ada orang macam kita paksa Allah. Minta taufik dan hidayah. Ya Allah berilah aku taufik dan hidayah supaya aku lebih beriman lagi selepas ni. Macam kita nak lebih beriman lagi. Boleh tak Ustaz? Kita doa macam tu. Doa minta taufik dan hidayah Ya Allah. supaya lebih beriman lagi. Supaya aku menjadi orang yang lebih beriman dalam amal soleh. Dia orang tambah hemeh lalu ni. Dia sedang lagu ni lah. Kalau kita rasa lagu doa hak yang ada ni lah. Tambah iman memang ada tambah iman. Ini kita kurang ni. Supaya lebih beriman. Tak apa so. Anak rasa tak salah. Kena je. Aku Ustaz kata hak minta Allah bagi dulu sebab Hak tu amrul, hak benda akhirat kita kena minta. Hak cerita dia tadi dunia. minta untuk Dunia. Hak Allah nak tu akhirat. Hak kita nak minta hak Allah nak baik, hak Tuhan wajib kita tak apa. Minta akhirat, minta beriman tu bangga kena minta. Hak tu wajib minta. Haknya yang kita ni letak hak kita nak dulu. Hak kita ni barang dunia. Kan? Baru kita hak Allah nak. Kan? Hak bagi Allah minta ni memang tak masalah dah. Kan? Hak bagian kita, bagian kalau tak dapat pun dapat bukan masuk neraka pun hang tu bagian tu. Maka tak kalah tadi konteks tadi daripada dia punya ibrah ni. Apabila letak syarat untuk buat amrullah letak syarat. Kan? Tajuk dia apa ni? Bila letak nak buat amrullah letak syarat. Makna letak perintah Allah standard nombor 2, hak dia nak nombor 1 kan? Jadi dia sebut hak dia dulu kan?
baru nak ngaji. Berilah aku sembuh. Kalau sembuh aku ngaji. Jadi letak hak dia nak nombor 1, hak Allah nak nombor 2. Jadi hak lagu tu Allah tak beri taufik. Sebab Allah dia letak hak Allah nak standard nombor 2. Ni ayat ni. Maka tak kala kami hilangkan, falamma kashafna anhumur rijsa, maka tak kala kami hilangkan dari mereka sesaat ke waktu tertentu yang mereka sampai kepadanya, hum balighuhu, tiba-tiba mereka mengingkari. Pada mereka tu mereka mengingkari. Pada Allah tu Allah yang mentakwinikan mereka mengingkari sebab mereka meletakkan perintah Allah standard nombor 2. Faham tak? Pada mereka mengingkari lah. Pada Allah, Allah lah yang mentakwinikan mereka mengingkari sebab mereka meletak perintah Allah standard nombor 2. Macam kita kata, dulu kacau macam-macam. Kalau sembuh ngaji nak pergi masjid lah. Sembuh ngaji pula. Sembuh sakit nak pergi ngaji lah. Nak pergi sebut macam-macam. Nak pergi masjid lah. Lepas sembuh tak nak pakai hidung pun. Contoh tak. Jadi ibrah dia di sini ialah sebab dia letak perintah Allah standard nombor 2. Hak dia nak nombor 1. Dia tak boleh lagu tu. Dia kena sebut Allah nak dulu. Jadi tuan toksik jenis apa tu nak buat kerja agama dengan syarat tuan tak suka. Nak agama ni dengan syarat. Dia macam rendah agama ni. Syarat. Barang wajib dengan syarat pula. Letak syarat dunia tuan tak suka. Barang agama letak syarat dunia tuan tak suka. Bukan toksik ngaji, bukan toksik pergi kelas, contoh tak. Cuma kita buat alasan-alasan dunia ni. Tu tak suka. Maka kami hukum dari mereka. Jadi asalnya naqama ni makna apa? Dendam. Intaqama ni pun makna kalau menurut sanda ke Tuhan makna hukum. Asalnya naqama. Makna apa? Dendam. Tapi kalau ditambah huruf dengan intaqama, makna dan sanda kepada Tuhan, makna hukum. Buat suatu, masuk hukum di sini, buat suatu, lepas tu bagi balasan. Dalam konteks manusia sama manusia ni, makna dia dendam lah. Konteks Allah tak boleh. Kan, mu buat aku buat balik. Dia bagi dendam tak? Bila konteks Allah, kalimah dendam tak sesuai. Kita kena terjemah hukum. Kalau sama darjat, kita ni sama. Kan? Jadi kalau sama taraf, mana kalau dia buat kita buat balik, dia panggil dendam. Tapi kalau atas ke bawah, dia panggil hukum. Jadi Allah dengan kita bukan sama darjat. Allah tinggi pada kita. Kan? Kita bawah dia. Kita dia hamba. Maka tidak boleh kata dendam. Istilah dendam tak ada guna. Istilah hukum. Asal mana nak qamah ni dendam. Minhum, dari mereka. Kita akan jumpa kalimah yang sama. Bila konteks manusia kat manusia, Allah terima dendam balik. Kan? Kalau mana nak qamah ni, kalau konteks manusia kat manusia, Allah terjemah dendam. Bila merujuk atas ke bawah, dia terjemah hukum. Lalu kami tenggelamkan mereka fil yammi fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka fil yammi, di dalam laut. Ini pertama kali laut. Disebabkan bi annahum kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wakanu ni makna dahulu. Sebelum mendustakan ni, dia ada perbuatan lain dulu. Dia bukan mendustakan, makna mendustakan datang selalu ni, dia proses. Mendustakan ayat-ayat kami ni bukan datang selalu, bukan jadi selalu, dia proses. Asal dia tahu apa cara mana Quran, makna Quran. Contohlah bahasa kita Quran lah. Bahasa dia
apa tu, kalau Taurah lah, kalau Injil lah, kalau kita Quran. Mana mendustakan ayat Quran ini adalah proses yang terjadi sesudah berlaku kelalaian dalam memahami maksud dia. Jadi kita boleh ambil highlight ni, boleh buat huraian dalam bentuk tazkirah. Apa maksud bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin? Kanu ni, kana ni dahulu. Mana sebelum mereka mendustakan, mereka, dan an ni mana pemisahan, an ni mujawazah. Dari apa? Daripada ayat-ayat Allah mereka lalai. Wa awrasna, dan kami wariskan. Kami wariskan apa ni? Bumi. Kami wariskan bumi kepada kaum yang yustad'afuna, mereka tertindas. Mereka tertindas. Masyariq, di bahagian timur bumi, wa magharibaha dan baratnya. Timur dan baratnya. Tak ada sebut aja. Maksudnya negeri Syam, Mesir dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai oleh Firaun dahulu. Setelah kerajaan Firaun runtuh, maka yang jadi raja di bumi ialah Bani Israel. Kan? Contoh zaman kegemilangan raja Bani Israel apa dia? Daud, Sulaiman. Barakna fiha, yang kami berkati padanya. Wa tammat, dan telah sempurnalah kalimatu rabbika. Kalimatu rabbika, perkataan Tuhan engkau, al-husna, yang baik. Iaitu firman-Nya di surah Qasas ayat 5, dan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Ala Bani Israel, ke atas Bani Israel, bima sabaru, disebabkan sifat sabar mereka. Disebabkan sifat sabar mereka. Wa dammarna, dan kami hancurkan. Dan kami hancurkan makana, apa yang telah dibuat oleh yasna'u Fir'aun. Kita tengok kalimah yasna'u, sana'a. Dia ada 3 lafaz serupa, fa'ala, amila, sana'a. Kalau fa'ala ni buat dengan niat atau tanpa niat, fa'ala. Amila buat dengan niat, dengan sengaja. Yasna'u buat dengan niat, dengan sengaja, campur pula baik. Perbuatan tu baik. Sebab tu kilang. Kenapa kilang syarak? Sina'ah. Dia dah. Dia perkilangan. Kalau masdar sina'ah. Sina'ah ni perkilangan kan. Tak apalah. Tak kira sina'ah ni perkilangan. Zira'ah, apa tu dia, kalau apa tu pertanian. Sina'ah perkilangan. Cuma kenapa dia ambil kalimah kilang dengan kalimah sana'ah? Sebab kilang dia hanya keluar barang kualiti je.
Pernah dengar istilah barang reject, kilang reject? Kenapa dia reject? Reject hilang, barang reject hilang. Barang tengok ada saksi dia buang. Dia rasa dia baik-baik saja. Jadi nak beritahu ayat ni ialah Firaun buat Mesir tu sebaik mungkin. Buat Mesir ni kebanggaan dia kan. Jadi dia buat tu kat Mesir tu barang terbaik, barang yang menaikkan nama dia dan nama negara dia dan kaumnya, dan apa yang mereka dirikan, wa ma kanu ya'risun, dan apa yang mereka bangunkan. Yang dimasukkan dengan bangunan-bangunan Firaun yang dihancurkan oleh Allah adalah bangunan-bangunan yang didirikan mereka dengan menindas Bani Israel. Seperti kota Ramses, menara yang diperintahkan Haman untuk didirikan dan sebagainya. Ada tak baca dalam WhatsApp anda tulis ya, anda hantar cerita zaman ada sahabat masa tu mungkin tak gagah lagi kali. Keimanan dia. Dia pernah minta apa dia anda hantar dalam WhatsApp. Cuba cari dulu, ada dia. Dalam WhatsApp anda hantar. Cadang tak ingat. Saja. Dia Rumi ke cerita dia? Masak daurah lah. Ha? Masak daurah. Masak daurah. Menarik je tu sebab jarang mendengar. Dia ada kaitan dengan cerita ni. Ha? Hilang. Kau video dia cerita. Dia teks. Ni. Dalam hadis ada satu kisah disebutkan bahawa satu hari para sahabat melihat orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang disebut dengan Zatu Anwat, pohon yang diberi berbagai gantungan. Orang-orang musyrik tersebut menjadikannya tempat ibadat dan menggantungkan senjata-senjata mereka di sana. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, buatkanlah kami Zatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwat. Rasulullah menjawab, hampir saja kalian mengatakan seperti apa yang dikatakan pengikut Nabi Musa. Buatlah untuk kami sembahan Tuhan berhala sebagaimana mereka memiliki berhala-berhala. Tajuk dia ialah, isu dia ialah dia kata dia kata kebanyakan ustaz-ustaz ni, dia kata kebanyakan tak sedar pentingnya mengajar dan menyebarkan ilmu tauhid.
Bahkan mereka menyangka orang Melayu ni dah selamat akidahnya. Kerana kebanyakan orang Melayu ni kan tidak mementingkan ilmu tauhid. Dia kata takkanlah ada Melayu nak sembah patung. Isu dia ayat teks ni nak beri sedar kepada kita bahawa rata-rata pendidikan di negara kita ni tidak menitik beratkan tauhid. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia tengok duduk jahil. Takkanlah ada Melayu nak sembah patung. Sebab dia tak faham. Teruk Melayu pun malas solat juga. Solat saja. Malas solat je kan. Teruk Melayu pun malas solat je, dia kata. Kata patah Melayu, jerat tak lupa pelanduk, pelanduk saja terlupa jerat. Begitulah juga perangai iblis dan setan. Orang Islam sini rasa mereka dah selamat daripada perangkap syirik, tapi sebenarnya syaitan sentiasa membisik-bisikkan berbagai bentuk kesyirikan. Buktinya peristiwa terdahulu. Musa ni yang ikut ni, Musa seberang laut ni, umat ijabah dah ni. Tapi dalam umat ijabah pun ada di antara mereka ni tak jelas lagi. Dalaman-dalaman tu ada kepunahan. Yang cabaran bagi Musa untuk betulkan. Satu nak betulkan umat ijabah, akidah dia. Dia Islam dah. Tapi Islam mereka ni Islam luaran. Dalaman ni banyak lagi tak jelas. Kan? Betul tak? Macam kita dululah. Tajuk mambang-mambang ni tak faham lagi. Betul tak? Kan? Biasa je rasa. Sebut mambang, batu. Biasa lagi ni. Zaman dulu puja pantai, semangat padi, biasa, tak rasa apa. Lah ni orang-orang mengaji sikit, orang baru faham. Jadi Allah pun cerita Musa, umat Bani Israel ni, kita kata umat ijabah, Islam dah. Islam dah pun jangan, kita sebagai pendidik ni jangan lalai. Takut-takut dalaman tu ada kepunahan lagi yang perlu dibetulkan. Wajah wasna, kami menyeberangi, kami seberangkan, kami untuk Allah, kami seberangkan Bani Israel Al-Bahra. Bani Israel Al-Bahra, tadi dia tak aliyah Al-Bahra pula. Kami seberangkan Bani Israel laut. Lalu mereka mendatangi, fa'atau ala qaumin, mendatangi satu kaum yang yakufun. Apa dia yakufu? Yakufun ni ibadat. Bahasa Arab dipanggil, bahasa agama dipanggil i'tikaf. Dan i'tikaf ni mesti kepada Allah saja dan di masjid. Apa tak? I'tikaf ni adalah ibadat mesti kepada Allah saja dan di masjid. Apa maksud i'tikaf? Duduk diam untuk dapat sesuatu lu asbab. Duduk diam untuk dapat sesuatu lu asbab. Tapi iblis aja kepada i'tikaf, kepada makna bertapa. I'tikaf juga tapa. Duduk diam di gua kan, untuk dapat sesuatu. Dalam asbab ke lu asbab? Lu asbab syirik. Untuk dapat sesuatu, keramat, kubur keramat, syirik. I'tikaf tu. Sebab makna kena faham mana i'tikaf dulu. Duduk diam untuk dapat sesuatu luar biasa. Mesti kepada Allah luar biasa tu yang Allah janjikan, dan di masjid. Faham tak? Tempat dia masjid. Kita bisikan syaitan. Untuk dapat ilmu ni kena i'tikaf di gua selama 3 hari. Tapi kalau kita banjir belaka, gua tak banjir, kita pun duduk situ. Apa? Dia bukan niat tak apa i'tikaf tadi. Kita singgah untuk solat, tak apa. Hak masalahnya dia janjikan suatu fadilat. 3 hari, 7 hari. Hak tu balik-balik jadi luar biasa tu. Alah. Hak itulah kita kena faham daripada mana datang ilmu-ilmu
pelik dalam persilatan tu daripada ni. Ataupun perpemohan ada juga. Tapau dekat apa tu, duduk untuk dapat sesuatu lebih biasa. Atau makna dapat sesuatu lebih biasa. Itu maksudnya. Dulu kita masa kat Indonesia, kawan kita ajak pergi kubur lama. Bukan kubur tok dia, kubur tok bukan tak. Kubur orang dia kata orang keramat. Masa tak faham lagi pergi tapi tak ada apa-apa, pergi aja ikut dia. Dia baca Quran. Kita tengok apa dia, rupanya dia faham bahawa bila baca Quran di kubur keramat akan dapat satu luar biasa. Jadi baca Quran tu jadi syirik. Ibadat ni mesti kepada Allah. Kerana Allah. Kerana Allah. Nak dapat pahala kerana Allah. Tapi dia tak dapat keramat. Lepas tu daripada ni kita faham zikir-zikir dah dapat satu luar biasa ni sama lah juga. Segala ibadat dah dapat luar biasa yang bukan Allah janjikan. Kita masuk ni iktikaf ke kan, apa tu, segala perkara-perkara kita buat ni atas ibadat yang kita berhadap kepada Allah sebenarnya, tapi kepada hak janji tu. Jadi mana ni kan? Jadi dia beriktikaf di asnamin. Kepada asnamin berhala. Tak jelas lagi tu. Berhala terjemahan biasa. Apa dia? Batu yang diukir berupa roh yang dipuja. Itu asnam. Kalau modern sikit gambar. Kalau lagi negara Thailand sebelah kita ni kan, kubur tu kubur orang Islam kat Thailand. Kubur tu kubur orang Islam, tapi dia buat gambar orang duduk dalam kubur tu. Lepas tu yang puja tu tak tahu siapa dia, tapi atas penuh dengan ni kubur orang Islam. Lepas tu ada gambar. Lepas tu ada macam unsur-unsur pemujaan. Nampak tak? Nampak tak? Ada bunga ke apa? Ha? Ada bunga apa? Tak kira bunga ke ada buah apa, tak kira. Yang penting ada unsur-unsur pemujaan kan. Jadi sebenarnya asnam ni sama ada batu atau itulah kan. Qalu, mereka berkata, jadi kenapa mereka berkata lagu tu? Sebab mereka sudah lama berjauhan dengan metod tulisan. Mereka sudah lama berjauhan dengan agama metod tulisan. Jadi bila agama yang tidak ada metod tulisan ni, dia akan datang puja benda, puja tok guru, puja benda, puja roh. Biasalah. Kalau metod tulisan memang tak ada benda dalam wahyu, tak ada. Benda rekaan. Qalu ya Musa, wahai Musa, ij'al lana, engkau jadikanlah kami ilahan, tumpang hati, pergantungan hati. Sebagaimana mereka pun ada pergantungan hati itu. Qala, dia berkata, siapa dia ni? Musa, innakum, sesungguhnya kamu ni kaum yang apa? Qaumun tajhalun. Jahilin sikit. Mana jahil tulisan. Jahil tulisan. Jahil tulisan. Mana bodoh ni bukan bodoh tak boleh ubah ni. Bodoh boleh ubah, tapi dah tak sengaja ngaji. Kebodohan dalam kotak agama ni yang boleh diubah, iaitu mengaji, tengok wahyu, maka hilanglah kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina
وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Kita apa tu